Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa dalam program perkongsian ilmu bagi mata pelajaran pendidikan Islam dah 1, 2, 3 khusus untuk calon-calon SPM 2020. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada PPB Sabak Bernam kerana menganjurkan program ini. Pertamanya kepada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Tuan Muhammad Januli bin Haji Yahya, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam Puan Hajah Nur Aida binti Ngadenin untuk sektor pembelajaran. Seterusnya kepada Ustaz Abdul Malik bin Muhammad, Penolong Pegawai Daerah Unit Pendidikan Islam, guru-guru dan seterusnya para pelajar yang dikasihi dan dihormati sekalian. Untuk pagi ini kita akan kongsikan tips ataupun sedikit panduan bagaimana untuk menjawab soalan pendidikan Islam kertas 2. Bagaimana cara untuk memudahkan calon-calon mengenal pasti tempat-tempat ataupun di mana markah itu boleh diperolehi dengan mudah dan juga lebih meyakinkan untuk mendapatkan grade peperiksaan yang lebih baik dan juga keyakinan dalam menjawab soalan peperiksaan. Untuk soalan kertas 2 pendidikan Islam, soalan-soalan itu dibahagikan kepada 5 bahagian utama, iaitu kefahaman ayat Al-Quran, kefahaman hadis, hafazan, tajwid dan juga jawi. Soalan-soalan ini dibahagikan ataupun dimasukkan ke dalam 5 pecahan soalan yang besar, iaitu soalan 1 hingga soalan 5 yang wajib dijawab oleh semua calon-calon peperiksaan. Walaupun jumlah soalan nampak banyak, 5 soalan dengan bahagian-bahagian yang agak sukar, tetapi kertas 2 ini adalah penyumbang terbesar markah bagi soalan pendidikan Islam berdasarkan kajian beberapa tahun kebelakangan ini. Ini bermaksud calon-calon boleh menguasai kertas 2 lebih baik berbanding kertas 1 mungkin. Kerana apa yang terdapat dalam kertas 2 itu kita akan lihat sebentar lagi sedikit mudah berbanding apa yang terdapat pada kertas 1. Yang kita sedia maklum bahawa kertas 1 sebahagian besarnya adalah fakta, maka kertas 2 sebahagian besarnya adalah soalan yang menggunakan KBKK ataupun jawapan logik akal. Untuk kertas 2, ini antara pembahagian-pembahagian markah yang saya maksudkan tadi. Antaranya adalah pengertian agak besar juga, sumbangan markahnya lebih kurang 16 markah. Maksud kalimah bergaris, lekatkan ayat dan susun ayat, itu ada lebih kurang 10 markah. Kebat, pengajaran hadis, ayat dan juga soalan KBKK sebenarnya penyumbang terbesar kepada markah ini dengan markah lebih kurang 54%. Jadi 54 markah sekiranya pelajar menumpukan kepada soalan kebat, pengajaran ayat dan hadis serta soalan KBKK ditumpukan atau dijawab dengan baik, maka markah lulus itu hampir pasti. Kalau secara logik akalnya 54 markah per 100, maka secara logiknya luluslah secara logik. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, kita tak pasti. Kebiasaannya boleh lulus dengan baik. Dan markah bonus sebenarnya kepada beberapa golongan atau kelompok pelajar yang agak mahir, antaranya jawi dan juga hukum tajwid. Di sini adalah markah bonus untuk sebilangan besar pelajar. Tetapi pelajar yang tidak ada kemahiran yang tinggi juga sebenarnya mampu untuk mendapat markah, walaupun tidak mendapat markah penuh iaitu 20 markah, tetapi masih mampu untuk mendapat sekurang-kurangnya separuh daripada markah yang diperuntukkan. Jadi di mana calon boleh mendapat markah ataupun di mana calon-calon dapat
menjawab dengan minima, tetapi markah boleh diperolehi secara maksimal. Okey, di mana? Yang pertama, pada soalan KBKK. Ini saya telah terangkan dalam kertas 1, di mana soalan-soalan KBKK antaranya faktor, punca, sebab, hikmah, kesan buruk, cara mengatasi, semuanya menggunakan kata-kata kunci jawapan yang telah diberikan tadi. Sajimar, Benjimar, tabung haji berhad, IKT, kemudian jawapan nasi lauk ayam. Itu semua adalah kata-kata kunci jawapan yang boleh digunakan untuk menjawab soalan KBKK yang ada dalam kertas 2 jika pelajar benar-benar faham kegunaan kata kunci jawapan tadi berdasarkan kata-kata tugas dan juga kehendak soalan yang ada dalam kertas 2. Okey. Bahagian kedua, untuk pelajar skor ataupun lebih mudah dapat markah yang semaksimum mungkin adalah dalam pengajaran ayat dan hadis. Nanti kita akan lihat bagaimana untuk mengeluarkan pengajaran ayat dan hadis. Markah antara 8 hingga 12 markah boleh diperolehi untuk jawapan ini. Okey. Dan sebahagian besar jawapan ada pada soalan. Senang cerita, untuk kertas 2 ni ada beberapa jawapan yang soalannya sebenarnya telah diberikan jawapan tanpa disedari oleh pelajar. Jadi kita nak tengok di mana jawapan-jawapan yang secara tidak sengaja itu, di mana jawapan diletakkan. Biasa bila ditanya soalan, kita perlu cari jawapan, perlu ingat dan sebagainya. Tetapi untuk kertas 2, soalan-soalan tertentu jawapan telah disediakan di sana. Tinggal bagaimana cara untuk kita mengambil jawapan itu. Contohlah, kita dah cari, tahu dalam tu ada emas, tapi macam mana nak ambil emas itu? Itu ada kaedahnya. Jadi begitu juga dalam soalan, dia dah bagi soalan, ada jawapan. Jadi kita perlu cari di mana jawapan itu dan macam mana kita nak ambil supaya kita dapat markah maksimum. Okey. Soalan yang seterusnya, bahagian yang untuk mudah kita dapat markah adalah bahagian yang ketiga, iaitu soalan di mana pelajar diberikan pilihan untuk memilih jawapan sama ada A atau B. Jadi di situ kita boleh buat pilihan A atau B. Bila A atau B, 4 soalan saya dah sebutkan dalam kertas 1 tadi, kebiasaannya, tapi tidak wajib. Kebiasaannya jawapannya adalah sama banyak. Jika 4 soalan, maka A ada 2, B juga ada 2. Jadi, bagaimana untuk mendapat markah yang baik? Kalau tidak tahu jawapan, jadi caranya yang pertama, cari dulu soalan yang kita pasti jawapan. Contoh, daripada 4 soalan, soalan nombor 3, jawapan yang sudah pasti. A jawapannya, ini pasti. Di hujung kalimah, jawapannya mesti A. Jadi kita dah kunci jawapan kepada A, maka 3 jawapan lagi, letakkanlah jawapan. Kaedah yang sama dengan kertas 1 tadi, kita tembak B, B, B. Jadi insya-Allah markah yang akan diperolehi boleh dapat antara 2 hingga 3/4 dengan cara menembak sahaja, tetapi berilmu. Biasanya seperti saya dah sebutkan dalam kertas 1, kadang-kadang calon hanya menjawab A, B, A, B, main jawab saja. Jadi peluang untuk dapat markah sedikit rendah. Jadi kita nak menembak pun ada sedikit panduan. Walaupun nampak sangat kita menembak, tetapi sekurang-kurangnya usaha kita untuk mendapatkan jawapan yang pertama tadi, contoh A, kita dah jumpa jawapan, ada usaha, dan insya-Allah yang menembak tadi sebenarnya itu adalah rezeki daripada Allah untuk kita dapat tambahan markah lagi yang seterusnya. Okey. Jadi soalan seterusnya yang boleh kita dapat markah, merumikan. Untuk menjauhikan agak sedikit sukar. Bukan sukar sangat pun, tetapi sedikit sukar. Tapi merumikan, sebahagian besar pelajar daripada 4 markah, sebahagian besar pelajar boleh dapat markah. Dan ada antaranya boleh dapat markah 4/4 dengan mudah. Sebab hanya beberapa perkataan saja mereka tak tahu, jadi tetap boleh mendapat markah yang baik. Okey. Seterusnya soalan kebat dan juga soalan susunkan ayat. Ini soalan susun-susun, soalan pilih-pilih. Bagaimana cara untuk mendapat markah yang lebih tadi?
kebanyakan calon akan memberikan jawapan yang sama. Kita tembak je Ustaz. Ya, memang itulah pilihan jawapan. Tapi sebelum ditembak, cari dulu di mana jawapan-jawapan yang berkemungkinan, lockkan atau kita kuncikan jawapan itu dulu. Contoh, saya dah pasti jawapan ini, jawapan nombor 4 ini jawapannya duduk di hujung sekali. Jadi kalau susun ayat 2, 3, 1, 4 di hujung. Jadi janganlah buat jawapan seperti itu. Kalau tak yakin, maka 4 dah kunci, maka pilihlah ayat yang sama tadi. 2, 2, 2, 4. InsyaAllah ada tambahan 1 lagi, dapatlah 2/4. Itu strategi namanya. Bukan membuta tuli, main tembak saja asal siap. Ni kita tembak, ada ilmu, kerja siap, kerja minima, boleh tidur, markah semaksimal mungkin. Ini caranya. Okey, untuk soalan bahagian yang kedua, iaitu menjawab pengajaran ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi. Pengajaran ayat dan hadis, markah yang diperuntukkan sangat banyak, sangat besar. Jadi pengajaran, maka kita jawab seperti mana kita membuat kesimpulan di dalam soalan kebat. Okey, cara mudahnya kita gunakan rangkaian pikah. Perkataannya pikah, bukan Allah kamu yang nama pikah, syafikah dan sebagainya lah. Tetapi pikah. P itu pendahuluan, I isi, K kata hubung, dan H itu adalah huraian. Bukannya pikah, sebut pikah nama saya punya girlfriend, tak apa. Ingatkan nama pikah itu, girlfriend kamu ke, kawan sebelah kamu ke. Ingatkan pikah itu adalah bagaimana cara untuk kita menjawab soalan pengajaran ayat dan juga pengajaran hadis. P untuk pendahuluan. Pendahuluan yang baik kita mulakan dengan kita hendaklah, umat Islam wajib. Jangan gunakan perkataan harus. Harus ini adalah pilihan. Kita bukan beri pilihan, tetapi kalau boleh kita nak, mesti buat. Jadi kita buatlah. Jawapan yang terbaik kita mulakan dengan kita hendaklah. Elakkan daripada penggunaan perkataan harus. Elakkan. Sebab harus adalah pilihan. Ini kita tak bagi pilihan dah. Mandatory. Mesti jawab dengan kita hendaklah. Okey. Masukkan isi. Di mana kita nak dapatkan isi? Sekejap lagi kita akan lihat di mana isi boleh diperolehi dengan mudah. Dalam soalan. Senang kata soalan bocor. Jawapan dah ada, tapi bagi mereka yang dapat cari sajalah. Yang tak dapat cari, kita akan ajarkan bagaimana untuk mencari jawapan. Okey. K kata hubung, seperti mana kita jawab dalam soalan yang kita dah sebutkan dalam kertas 1 tadi, iaitulah suka, supaya, untuk, kerana, agar. Jangan lupakan. Ini mesti ada suka. Dan yang terakhir, letakkan sedikit huraian. Dah letak tadi, suka, supaya apa, kerana apa, untuk apa, agar apa. Huraiannya. Jadi untuk pengajaran ayat, maka jawapannya adalah sedikit panjang. Jadi janganlah tulis, Ustaz saya dah jumpa. Okey, nak jumpa kat mana? Okey, saya dah jumpa ayat ni Ustaz, isi untuk pengajaran saya dah jumpa. Dalam soalan dia cerita tentang Al-Quran. Jadi saya tulis baca Quran. Dapat markah tak? Dapat 1. Itu adalah penerangan. Kita tidak mahu penerangan, tetapi kita nak satu ayat yang menunjukkan kepada pengajaran. Jadi bila pengajaran, buatlah dengan lengkap. Kita hendaklah letakkan isi tadi, membaca Al-Quran. Nak baca Quran macam mana? Setiap hari. Baru dah letakkan kata hubung K. Apa dia tadi kata hubungnya? Supaya. Supaya apa? Supaya apa kita kena baca Quran hari-hari? Supaya hidup diberkati Allah. Lengkaplah jawapan itu 2 markah. Bukan disusahkan, cuma perlukan sedikit ketekunan dan keazaman untuk menulis. Ustaz, pen dah habis. Sediakanlah sekurang-kurangnya 2 batang pen. Tak mahal mana pun. Dan biasanya untuk peperiksaan calon-calon ada dibekalkan, ada pihak tertentu yang membekalkan pen-pen secara percuma. Manfaatkan sebaik mungkin amal jariah orang lain. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya
Bagaimana jawapan-jawapan tadi? Telah disebutkan jawapan yang tepat, jawapan yang lengkap. Ada juga jawapan-jawapan yang dipanggil jawapan CP. Maksudnya jawapan itu ada, dapat 1 markah, tetapi tidak sempurna. Kenapa? Mungkin yang pertama tidak ada pendahuluan. Saya dah sebutkan tadi, pendahuluan kita mulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah. Umat Islam wajib. Jangan guna kita harus. Umat Islam harus. Harus itu pilihan. Kita mesti. Bila mesti gunakan perkataan hendaklah, wajib. Gunakan perkataan seperti itu. Okey, jadi kalau tidak, ayat itu hanya menjadi ayat penyata sahaja. Ayat penyata maksudnya kita memberikan penerangan saja kepada orang. Contohnya, bacalah Al-Quran setiap hari, dapatlah markah 1. Tetapi kita inginkan markah semaksimal mungkin. Maksimal, maka kerja perlu dilipat gandakan. Buatlah ayat yang sempurna. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh, kita buat bagaimana ayat-ayat seperti ayat yang lengkap untuk membuat pengajaran ayat. Sebagai contoh, kita hendaklah memperbanyakkan amalan sunat. Kita hendaklah itu P. P dari huruf P. Membanyakkan amalan sunat adalah I. P, nak dari perkataan P kan tadi kan? K tu mana? Supaya, kata hubung. Huraiannya dikasih Allah. Ini bila sebut pikah tadi teringat girlfriend saja, tak ingat jawapan. Jadi kita perlu ingat kepada pikah tadi apa? Pendahuluan, isi, kata hubung dan juga huraian. Jawapan lain, umat Islam wajiblah. Nampak perkataan dia? Hendak, wajib, mesti. Jangan gunakan perkataan harus. Sekali lagi saya ingatkan, jangan guna perkataan harus. Gunakan perkataan hendaklah, mestilah, wajib. Jadi baru isi jawapan. Umat Islam wajiblah mengurus masa dengan bijak. Seperti menggunakan jadual waktu. Lengkaplah, iaitu dapatlah 2 markah. Kerja sedikit tetapi markah banyak, maksimal 2 markah. Jadi untuk memudahkan soalan terangkan dan juga pengajaran ayat dan hadis, sebab di belakangnya ada huraian. Maka Ustaz dan juga kawan-kawan di sektor pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, kami sama-sama berfikir apa jawapan-jawapan yang boleh membantu. Apa jawapan-jawapan yang kerja senang tadi kan? Kerja senang boleh ingat dengan mudah. Maka kami telah senaraikan beberapa contoh. Tak semestinya ikut, ataupun ayat tidak semestinya sama, tetapi ini sebagai panduan, boleh diikuti. Sebagai contoh, yang paling mudah supaya hidup diberkati Allah. Ada pilihan jawapannya. Kerana apa? Hidup diberkati Allah, jiwa tenang, dapat pahala. Berapa nak diingatkan jawapan ini? Ingatkan 2 sahaja. Berapa? 2. Kenapa? Kerana soalan peperiksaan biasanya dia hanya meminta 2 pengajaran ataupun 2 perkara-perkara yang memerlukan kepada huraian ini. Soalan terangkan contohnya, biasanya 2 sahaja jawapan. Jadi bila 2, ingatlah 2 sahaja yang paling mudah. Kerana Allah ke diberkati Allah, dapat pahala, jiwa tenang. Banyak je Ustaz ingat, tak payah ingat 2 sahaja. Kerana jawapan atau huraian yang sama boleh digunakan untuk soalan yang lain. Contoh, soalan 1 ada, soalan 2 ada, soalan 3 ada. Maka 3 soalan yang sama, gunakan huraian yang sama. Kamu hanya hafalkan 2 huraian, tapi boleh jawab banyak soalan. Itu benda dia. Maksudnya macam orang main multi level marketing ataupun perniagaan bertingkat-tingkat ni. Beli 2 dapat 4, dia double. Macam inilah. Benda yang sama kamu boleh jawab untuk pelbagai soalan. Jadi ingatkan 2 sahaja. Ingatlah, terpulang pada kamu, jawapan mana yang perlu diingatkan bergantung kepada minat masing-masing. Saya minat jiwa tenang, saya minat hidup diberkati Allah, silakan. Jadi ingatkan 2 sahaja. Nak ekstra, lebihkanlah.
3 atau 4. Tak payahlah. Kalau kami senaraikan sampai 8 atau 9. Tak perlu dah diingatkan semua. Hanya perlu diingat 2 atau 3 saja sudah memadai untuk mendapat markah yang maksimal bagi soalan terangkan dan juga soalan pengajaran ayat. Okey. Jadi inilah rahsianya. Bagaimana untuk mendapat jawapan? Soalan telah disediakan. Saya sebutkan tadi, soalan seolah-olah soalan bocor. Jawapan dah ada, Ustaz. Tapi setengah pelajar kata, mana ada jawapan? Okey. Di sinilah bagaimana untuk mencari jawapan bagi pengajaran ayat ataupun hadis. Bila diminta pengajaran ayat, maka di mana kita nak mencari jawapan? Yang dikatakan tadi jawapan bocor. Maksudnya jawapan dah ada, cuma disembunyikan sedikit-sedikit supaya pelajar-pelajar boleh berusaha sedikit untuk mencari. Kalau tanya terus letak jawapan, soalan itu tidak lulus. Maka kita buat satu soalan, pelajar cari jawapan. Jawapan bagi pelajar yang bijak mencari jawapan, insya-Allah boleh dapat jawapan dengan mudah. Kalau tidak, beginilah cara yang kita bantu, cuba cari. Bukan semua ada, tetapi sebahagian besar ada. Di mana? Okey, yang pertama, jawapan diambil daripada pernyataan soalan. Pernyataan soalan tu apa, Ustaz? Okey, pernyataan soalan tu apa? Okey, jika kamu lihat soalan peperiksaan, soalan biasanya untuk ayat dan hadis dalam kotak. Di dalam kotak. Okey, di bawah kotak itu biasanya ada perkataan yang berbunyi seperti ini. Ayat di atas menjelaskan, ataupun pernyataan di atas menerangkan. Jadi perkataan-perkataan itu adalah kuncinya. Tapi bukan jawapan, kunci saja. Kunci kepada jawapan yang akan kamu ambil sebagai pengajaran nanti. Okey, jadi jawapannya di mana? Kunci dah ada. Bila kunci dah ada, kita bukalah pintu. Dan selepas buka pintu, jumpalah siapa yang kita nak contoh. Kalau kamu nak masuk ke rumah, buka pintu, nak cari mak kamu, ada kat rumah. Jadi kita nak cari jawapan. Kunci dah ada, kita buka jawapannya di mana? Selepas perkataan itu. Contoh, okay, ayat di atas menjelaskan tentang, carilah perkataan seterusnya. Dia kata apa? Menceritakan tentang perbendaharaan Allah. Jadi itu adalah isinya. Ataupun ayat di atas menerangkan ciri-ciri mukmin berjaya. Itu adalah isi. Ayat di atas menerangkan kewajipan beriman kepada perkara-perkara ghaib. Dia ada sebut selepas tentang cerita apa. Dan itu adalah pengajarannya. Janganlah tulis terus. Ada caranya. Nanti kita akan ajar bagaimana cara untuk menulis pengajaran ayat. Cari dulu. Okey, dah jumpa. Ustaz, dia nak 2, saya baru dapat 1. Tak apa. Kita pintu rumah biasanya ada satu pintu depan, satu pintu belakang. Okey. Jadi caranya, pintu depan dah dapat buka, Ustaz, tapi mak tak ada juga. Tapi nak panggil-panggil tak dengar. Jadi saya pun pusing, guna pintu belakang. Gunakan kunci yang kedua. Apa kuncinya? Cari pada soalan itu sendiri. Biasanya soalan, sebagai contoh, soalan 1A, ada A1, A2, A3. Soalan 1 dia cerita, dia kata tadi, okey, contoh, soalan pernyataan di atas menerangkan ciri-ciri mukmin berjaya. Soalan yang pertama, 1A1, dia cerita, jelaskan atau nyatakan. Biasa janganlah jelaskan. Soalan pertama biasa nyatakan. Okey, nyatakan cara untuk mendapat khusyuk dalam solat. Ustaz, macam mana nak tahu itu adalah kehendak soalan ataupun apa yang diminta sebagai pengajaran? Takkanlah dia tanya benda yang tak ditanya, tiba-tiba dia suruh buat, dia tanya soalan. Maksudnya apa yang ditanya mesti ada kaitan dengan ayat di atas. Kalau tidak perlu letak ayat. Jadi bila ayat yang pertama dia cerita khusyuk dalam solat, maka itu adalah pengajaran ayat, isinya. Dan dapat jawapan. Ustaz, soalan 3 cerita lain lagi. Itulah isi tambahan kalau nak buat. Kalau tak nak, cukup sekadar 2 isi. Itu bagaimana cara untuk mengenal isi, menggunakan 2 kunci. Kunci pertama, pintu depan, tengok pernyataan ayat. Kunci yang kedua, pintu belakang daripada dapur, tengok soalan.
Ustaz, soalan pertama tak ada. Cari soalan nombor 2. Nombor 2 pun tak ada Ustaz, tengok nombor 3. Nombor 3 pun tak ada. Tak ada tak ada panduan langsung apa yang ditanya. Semua saya tak boleh jawab. Maka berdoalah pada Allah, moga jawapan kamu itu betul apa yang ditembak. Itu saja jawapan yang boleh dibuat. Tetapi kebiasaannya kamu akan dapat juga mencari sekurang-kurangnya satu pengajaran. Sekurang-kurangnya satu, insya-Allah boleh dapat daripada pernyataan ataupun daripada soalan. Jika rezeki itu baik, boleh dapat dua-duanya dan boleh mendapat markah penuh. Jangan risau. Okey. Bahagian yang seterusnya, di mana boleh mendapat markah yang banyak tadi. Soalan merumikan, insya-Allah 4 markah insya-Allah boleh dapat. Okey, tetapi untuk markah tambahan, untuk markah tambahan di sini, di mana daripada rumi ke jawi. Daripada jawi ke rumi biasa tak ada masalah, 4 markah kamu boleh dapat dengan mudah, walaupun tak pernah baca jawi pun, tapi agak-agak insya-Allah boleh dapat markah. Sebab perkataan itu yang biasa-biasa kita dengar, tapi ada tambahan sikit, mungkin 2 perkataan tak tahu, tetap dapat full mark 1 markah untuk satu soalan. Cuma untuk dapatkan markah ekstra, ingat perkataan ini. Okey, Ustaz senaraikan beberapa perkataan yang hampir setiap tahun ada dalam petikan atau teks. Okey, Ustaz sediakan 12 perkataan mudah yang biasanya ada hampir setiap tahun. Bukanlah semua 12 ni, tetapi biasanya sekurang-kurangnya ada antara 3 hingga 4 patah perkataan itu ada. Bila 3-4 patah perkataan itu ada, maka kamu layak mendapat 2/6 markah. Maksudnya cerita ni markah bonus ni. Cuma kita nak tambahkan. Daripada 2 tu kita cuba naik daripada 3, 4. 6 mungkin sukar, tapi sekurang-kurangnya boleh dapat antara 2 hingga 3 markah. Kalau baik 4. Jadi kita cuba tengok perkataannya apa. Islam yang, dengan, akan, untuk, dan, serta, telah, kepada, itu, oleh, dalam. Ini perkataan yang hampir setiap tahun keluar berdasarkan kajian yang kita buat. Hampir setiap tahun perkataan itu ada. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan markah juga dalam soalan menjawikan. Okey, soalan peperiksaan dui bahasa. Soalan peperiksaan kamu dui bahasa. Biasa dalam periksa biasa, cikgu kamu tak buat dui bahasa, buat satu je, tulisan rumi. Tapi periksa sebenar ada rumi dan ada jawi. Di situlah rahsianya bagaimana kamu mendapat markah yang lebih tinggi untuk jawi. Okey, macam mana? Cari perkataan-perkataan yang ada dalam teks itu dalam perkataan atau soalan lain. Contoh macam pernah nampak perkataan berguna. Contoh, dia keluar dalam teks itu berguna. Jadi kamu nak cari mana perkataan berguna, macam pernah nampak lah perkataan berguna. Jadi kamu cari dalam soalan-soalan lain, mungkin dalam soalan 3 kamu jumpa. Okey, soalan berguna. Jadi kamu cari yang versi soalan bahasa tulisan Jawi ni, yang di belakang. Cari teks yang sama, soalan yang sama, berguna. Kopi soalan perkataan berguna itu, pindahkan ke dalam teks. Dapatlah satu perkataan berguna. Sebab Jawi dia dinilai bukan keseluruhan, tetapi berdasarkan setiap patah perkataan. Jadi sebab itu, makin banyak perkataan yang betul, peluang kamu untuk dapat markah yang lebih tinggi, lebih baik. Gunakan sebaik mungkin kertas soalan. Ini nampak kertas soalan tebal semacam dia. Tahu-tahu dekat tengah-tengah ada kertas jawapan. Itu yang kadang-kadang tak pernah jumpa pula kertas soalan, ada kertas jawapan kat tengah-tengah. Jadi untuk mereka Islam, kertas jawapannya di tengah. Jadi untuk soalan sebelahnya adalah versi tulisan Jawi. Gunanya untuk apa? Gunakanlah sebaik mungkin, terutamanya untuk menjawikan. Kamu akan dapat markah. Okey, kenapa? Okey, kerana markah dikira pada ejaan yang betul. Bukan berapa banyak, berapa salahnya, tidak. Berapa yang betul. Dengan syarat tidak ada perkataan yang ditinggalkan. Ustaz, berapa banyak perkataan yang saya tak tahu. Jadi saya nak tulis apa? Okey, perkataan yang paling mudah, jangan tinggalkan kosong. Contoh, Ali telah memasukkan tangannya ke dalam lubang hidung. Contohlah, ada tak tahu memasukkan, tak tahu nak masuk, tulis apa. Jadi kamu tinggalkan kosong. Salah.
Jadi kamu rugi markah. Caranya macam mana? Setiap perkataan yang kamu tidak tahu, tuliskan dengan perkataan yang kamu tahu. Contoh perkataan yang tahu, Ustaz saya tahu perkataan dan. Boleh dan. Ali telah dan tangannya tahu. Ke dalam saya tahu. Lubang saya tahu je dan juga. Jadi perkataan yang tak tahu, gantikan dengan satu perkataan sama yang kamu tahu. Jadi ini dapat mengelakkan tertinggalnya perkataan-perkataan tertentu. Jika tertinggal, maka pengiraan markah itu sedikit berbeza. Jadi untuk dapat markah yang lebih baiklah, bukan markah lebih baik daripada apa yang sepatutnya, maka jangan tinggalkan kosong, letak dengan perkataan-perkataan yang kamu tahu je. Dan tak kata tahu je, letak saja. Malas lagi, letaklah perkataan yang. Dua patah perkataan saja. Jadi satu hingga 4 patah perkataan yang betul, satu markah. Saya dah sebut tadi, sekiranya dia keluar 5 patah perkataan yang ada 12 tadi tu, dia keluar 5, maka kamu akan dapat 2/6. Yang lain semua tak tahu je, tahu perkataan tu je. Dan ada juga perkataan itu kadang-kadang keluar 2-3 kali. Contoh dan, 3 kali dan dalam petikan tu. Kira-kira balik ada 9 patah perkataan, kamu dapat 3/6 markah. Walaupun yang lain sepatah haram kamu tak tahu apa yang ditulis. Jadi itu adalah cara bagaimana mudahnya kamu dapat markah untuk jawi yang sebahagian besar calon kata jawapan itu agak sukar. Jawi ni susah. Saya tak tahu baca jawi Ustaz. Tak apa. Tak tahu baca jawi pun ada markah. Walaupun tidak dapat markah penuh, tapi kita dapat maksimalkan markah. Okey. Tetapi ini yang dibagi tahu tadi ya. Perhatikan beberapa perkataan yang memiliki titik. Contoh perkataan hurufnya F. Jadi titiknya 1. Kadang-kadang bila kita tukar perkataan itu pa, contoh pergi, pastikan bila dieja titiknya ada 3. Tertinggal titik, tertinggal rumah, maksudnya giginya tertinggal, maka perkataan itu dikira salah. Jadi cermat dalam menulis perkataan-perkataan tertentu, terutama yang banyak rumah, banyak titik. Contoh banyak rumah, sin. Giginya ada 3, sin. Kemudian kalau shin ada 3 titik pula di atas. Kemudian huruf yang bersambung di depan, di belakang. Jadi perkara-perkara itu perlu diberikan penekanan. Tersalah teknik penulisan, maka dikira salah. Terutama perkataan Islam. Senang saja Islam. Alif, sin, lam, alif, mim. Dia ada hamzah di bawah alif. Tak ada hamzah, salah. Itu saja kadang-kadang kita terlepas pandang. Senang, kita nampak macam mudah, tapi benda-benda yang teknikal kita terlepas pandang. Jadi kena hati-hati. Ustaz dah bagi kaedah yang mudah, tetapi jangan permudahkan lagi. Jadi kena ambil berat juga. Okey ya. Beberapa panduan. Okey, panduan paling mudah. Huruf-huruf tertentu, huruf I biasanya dibuang. Contoh huruf I. Yang ada adalah E. E diletak, I dibuang. Yang bunyinya I dibuang, E diletakkan ya. Begitu juga dengan huruf A. Huruf A biasanya kita akan buang. Kalau huruf itu duduk tengah, kita buang. Ataupun suku kata tertutup. Contohnya sampan. Okey, sampan. Jadi sam, S-A-M. Jadi A itu dibuang. Tukarkan sin, letak sin dengan mim saja. Jadi alif itu sepatutnya ada, dibuang. Sebab dia duduk dalam suku kata tertutup. Jadi kita buang. Ada I, kemudian huruf A yang tengah-tengah kita buang. Kemudian huruf-huruf yang tinggal kita cuba jauhikan. Cuma sedikit masalah pada huruf nga, nya, ca. Contoh. Jadi sebab huruf itu dia bila ikut ejaannya nya, jadi kamu letak N, satu huruf letak nun, lepas tu ya, lepas tu ada alif. Dia tak jadi nya. Jadi huruf-huruf seperti nga, nya dengan ca perlu dieja dengan huruf dia sendiri, bukan ikut satu huruf. Contoh ba dengan B kan, ca dengan C sepatutnya. Tetapi kena tengok betul-betul. Dan huruf-huruf Jawi itu sambung dari kanan ke kiri. Lepas tu baru baca balik. Betul ke tak betul? Macam pelik je ejaannya, ejas balik. Dapatlah sampai rasa benda itu boleh dibaca. Maksudnya, saya tak tahu baca Jawi Ustaz? Tak apa, cuba kamu tulis dulu. Kalau kamu boleh baca, maksudnya orang lain boleh baca. Eja-ejanya sampai sudah tak boleh baca, tak apalah. Anggaplah perkataan itu Sadaqallahul Azim untuk kamu. Teruskan dengan perkataan yang terbaru. Jadi pastikan huruf ataupun perkataan-perkataan yang tadi, yang ada 12 tadi itu tidak tertinggal. Okey. Bahagian seterusnya, ayat hafazan.
Ayat hafazan ada 3 soalan. Susah Ustaz, nak hafal. Bukannya panjang, bukannya pendek. Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, 11 ayat Ustaz. Kalau senang, yang saya ingat Qul inna solati, itu pun salah juga. Sebab soalan periksa wa ana minal muslimin atau awwalul muslimin. Ada 2 pilihan jawapan. Kita biasa baca dalam solat wa ana minal muslimin, bubuh jawapan itu. Salah juga. Jadi ayat hafazan yang ada 3 soalan ini, yang pertama susun semula ayat. Okay, Ustaz sebutkan tadi, bila susun, jawapan kamu jangan tulis balik ayat. Risiko sangat tinggi. Kenapa? Bila salin balik ayat, tertinggal huruf, tertinggal salah terus. Jadi tulis nombor sahaja. 1, 2, 3, 4. Okey, panduannya mudah. Kalau tahu jawab, cari dulu mana yang paling tepat. Contoh, saya dah tahu Ustaz, soalan ayat yang pertama dia mesti jawapan nombor 3 ni. Confirm. Kunci jawapan pada nombor 3. Jadi nombor 3 tu di depan sekali. Jadi yang di belakang nak letak nombor berapa? Jangan belasah sendiri. Kalau tahu tak apa. Kalau tak tahu, 3, 1, 2, 4. Okey. Jadi itu risiko untuk buang markah. Kalau betul-betul tahu tak ada masalah. Tapi untuk membantu calon yang tak berapa nak ingat, tapi dia ingat satu ayat, ataupun dia ingat jawapan, kau tahu ni, ni jawapan nombor 3 ni, ayat nombor 2. Jadi jawapan dia ada kosongan, X 2 dengan X. Jadi nombor 2 dah tahu kat tengah, maka jawapan yang lain isilah nombor-nombor yang lain dengan nombor yang sama. Contoh 3, 3, 2, 3. Jadi nombor 2 tadi dia dah pasti. Dan kalau betul-betul memang itulah jawapan dia, insya-Allah dia akan dapat 2/4. Jadi itu cara bagaimana untuk mendapat markah semaksimal mungkin daripada jawapan, walaupun tak tahu. Okey. Panduan yang seterusnya untuk susun semula ayat, okay, berdasarkan kajian yang dibuat. Okay, ini kajian je lah, tak semestinya betul. Biasanya jawapan nombor 1 tidak diletakkan di depan. Jarang. Soalan susun semula ayat, ayat yang pertama itu ayat nombor 1, biasanya jarang. Jadi kalau nak tembak satu ayat pun saya tak tahu Ustaz, jadi jangan letak jawapan 1, 1, 1, 1. Pilihan terbaik 2, 2, 2, 2 atau 3, 3, 3, 3. Tapi nak lebih baik lagi sebenarnya 2, 1, 1, 1 atau 3, 1, 1, 1. Itu berdasarkan kajian kita jumpa 3, 1, 1, 1. Ada peluang untuk dapat 2 markah. Ini tembak ni. Ataupun 2, 1, 1, 1. Sebab soalan nombor 1 jarang letak di depan. 4 juga jarang, walaupun tidak semestinya. Tetapi berdasarkan kajian jarang diletak di depan. Biasa 3 ataupun 2. Jadi nombor 1 dah tentu kat belakang. Jadi kita letaklah dia dengan pilihan jawapan seperti itu. Ustaz, ni Ustaz suruh kita tembak ni Ustaz. Bukan suruh tembak, tetapi membantu daripada tembak membuta tuli tadi. Bila tembak je 1, 2, 3, 4 salah semua. Baik tembak 2, 1, 1, 1, silap-silap dapat 2/4. Bukankah itu membantu walaupun hanya 2 markah saja? Okey. Soalan yang kedua, lengkapkan potongan ayat dengan pilihan jawapan. Ini juga sama. Begitu juga dengan soalan pilihan yang ketiga, pilih jawapan yang betul. Ini juga kaedah yang sama. Kalau tak boleh hafal langsung, tak boleh ingat langsung, cari dulu mana yang boleh. Biasanya di hujung itu ma'arif iskun. Biasanya cari. Kalau tak boleh, tak ada Ustaz, ma'arif iskun tak jumpa, maka pilihlah jawapan tadi. Mulakan dengan pilihan jawapan sama ada 2 ataupun 3. Kemudian letaklah 1, 1, 1. Itu cara untuk membantu. Bukan belajar hari ini, Ustaz videonya hari ini untuk menembak saja, tak. Tetapi membantu. Calon-calon yang cemerlang janganlah pula dapat-dapat je terus tembak. Bukan tembak. Calon cemerlang insya-Allah boleh. Ini kita nak bantu bagi calon yang dikata tadi. Dia nak jawab, nak tulis nama, kalau boleh nak tidur terus. Jadi kalau boleh jangan tidur dulu, jawab dulu. InsyaAllah jawab tu sebelum tidur tu rasa tersengih-sengih je. Pengawas tengok pun, kenapa budak dia sengih-sengih sebelum tidur. Padahal dia nak tidur. Sebab kamu rasa dah habis dah jawab,
gunakan teknik yang diajar, insya-Allah adalah markah yang terbaik. Seboleh-bolehnya jangan tidur. Tapi kalau dah tak mampu, jawab dulu seperti mana yang diajarkan. Jangan tulis nama terus tidur. Okey. Soalan seterusnya, bahagian yang terakhir adalah bahagian tajwid. Hukum tajwid memperuntukkan 10 markah. 10 markah. Walaupun nampak sedikit, Ustaz, saya daripada tingkat darjah 4, dimaklumkan darjah 4 belajar tajwid sampai tingkatan 5, tak pernah tahu Ustaz apa benda tajwid ni. Semua main belasah dia. Tapi baca Quran boleh? Bolehlah sikit-sikit, tak apa, insya-Allah kita cuba. Mungkin kelemahan kita adalah dalam mengenal nama. Kita tahu ni berdengung, yang ni tak dengung, ini panjang, cara nak berhenti kita tahu. Tapi bila tanya apa nama hukumnya, Sadaqallahul Azim, itu biasa berlaku. Ya, itu realiti. Tetapi sebab soalan periksa, dia nak tanya nama hukum, cara baca. Jadi nak kenal pasti mudah. Sebab soalan periksa, kebiasaannya dia akan tanya yang pertama, dia bagi hukum dan cara bacaan. Dia minta. Dia bagi perkataan bergaris, kemudian dia tanya apa nama hukumnya. Bagilah nama. Ramai yang meletakkan nama berdengung, panjang. Itu cara. Bila cara panjang, dengung, tidak dengung. Kebiasaannya itu sahaja. Kebiasaannya, walaupun ada hukum tajwid lain, tetapi kebanyakan hukum yang ditanya dalam soalan SPM adalah soalan-soalan yang secara umumnya adalah tanya dari segi dengung, tak dengung, panjang, berapa harakat. Itu saja. Walaupun ada hukum tanda-tanda waqaf dan juga yang lain, hukum ra dan sebagainya, tapi cara mudahnya itu. Jadi bila ditanya tips yang paling mudah, dalam soalan kita kena asingkan dulu. Benda yang paling senang diasingkan untuk hukum tajwid adalah izhar. Paling senang untuk diasingkan. Kenapa? Cari nun yang ada tanda sukun. Ada tanda sukun, mana tanda mati tu, nun, atas huruf nun. Kalau ada, itu adalah izhar. Kalau atas huruf mim ada tanda sukun, itu pun izhar. Itu tanda izhar. Jadi kalau nampak saja tanda tu, cepat-cepat cari jawapan izhar. Ustaz, pilihan jawapan izhar tak ada. Jadi confirm soalan itu memang bukan soalan izhar. Kamu cakap, Ustaz ada pilihan izhar, tapi tak ada nun bertanda mati, mim tanda mati pun tak ada. Jadi confirm jawapan itu bukan izhar. Dapat senang-senang je isi markah. Kalau pilihan itu A, B, disuruh pilih. Jadi senang. Sebab buang dulu izhar ataupun pilih dulu izhar. Apa yang berlaku, cari izhar dulu. Sebab izhar antara hukum yang banyak dalam Quran, izhar. Cari dulu. Nun bertanda mati, mim bertanda mati. Cuma bezanya sama ada izhar halki ataupun izhar syafawi. Itu saja bezanya. Yang penting cari. Cara baca, ingatkan, dengung tak dengung, dengung tak dengung. Nampak bulat tu maksudnya tanda tidak berdengung. Nun yang ada baris. Ustaz, ayat ni salah ke ataupun Quran ni salah? Sebab nun tak ada baris. Itu bukan salah. Memang tanda Quran macam tu. Jadi kalau jumpa, nampak pilihan jawapan Ustaz, ada jawapan izhar sebelah, pangkah siap-siap. Confirm itu bukan izhar. Jadi itu bagaimana cara untuk menjawab hukum tajwid. Sama juga cari dulu. Kalau diminta, kalau rezeki kamu baik, soalan yang keluar adalah cari hukum nun mati yang ada dalam ayat dan cara bacaan. Itu lagi bergembira. Cari je lah nun mati, cari izhar dulu. Memang kalau silapnya ada 3 izhar itu full mark, 6/6. Itu rezeki lah. Mana kita tahu tahun ni soalan kalau keluar macam tu, memang rezeki lah. Kita pun tak tahu, tak boleh nak dijangka. Ini contoh soalan lain. Sama juga soalan-soalan yang sama, perkataan bergaris dia boleh keluarkan, ataupun dia tanya secara umum saja apa yang ada. Dan juga soalan-soalan yang ada adalah hukum tajwid yang lain. Antaranya hukum ra tarkik ataupun ra takhim. Lam juga, lam tebal, lam nifis. Kemudian ada mat-mat yang lain. Dan biasa yang ditanya dalam soalan periksa adalah mat wajib, mat jaiz. Jadi iaitu sedikit berbeza. Cara nak mengenal pasti mat,
Kalau kamu nampak tanda bulu kening ataupun kayu balak melintang, biasa kalau Ustaz ajar pada pelajar, Ustaz kata kayu balak ataupun bulu kening. Biasa kan kita nampak kalau perempuan ada dia cukup bulu kening jadi dia melintang-lintang tu, ada bentuk dia tu. Jadi itu adalah bulu kening. Maka kalau jumpa itu, jawapan mesti dimulakan dengan mat. Pilihan jawapan. Kalau ada pilihan jawapan, kamu nampak tanda tu, maka itu mesti jawapan dimulakan dengan mat. Jadi kalau dah tak boleh tembaklah apa yang patut, tapi jawapan mesti ada mat. Jadi itu cara bagaimana untuk membantu. Okey. Jadi secara keseluruhannya untuk kertas 2, peluang untuk mendapat markah adalah lebih baik berbanding kertas 1. Ingat lagi pesanan awal tadi, soalan KBKK gunakan logik akal dengan kata-kata tugas dan juga kata-kata kunci jawapan tadi, THB, IKT, nasi lauk ayam dan sebagainya. Yang kedua, soalan KBAT pastikan dijawab dengan isi dan juga sekurang-kurangnya ada huraian. Tambahlah dengan kesimpulan walaupun tidak dapat huraian lengkap. Ustaz nak jawab macam mana tadi? Jawablah apa yang terfikir di kepala bubur, dengan syarat dalam perenggan. Buat saja, jangan tak buat langsung. Nampak soalan kebat je terus tinggalkan. Jawab saja. Nampak perkataan Quran, bubuhlah apa-apa yang ada kaitan dengan Quran, walaupun kamu tak nak baca pun soalan tu. Cuba, sebab di situlah markah. Pengajaran ayat jangan lupa 8 hingga 12 markah pengajaran ayat tadi menggunakan kata pikah. Jangan lupa. Okay, jadi begitu juga dengan bagaimana cara untuk menembak jawapan bagi calon-calon yang telah kesuntukan masa, calon-calon yang rasanya dunia itu telah gelap, tak nampak apa-apa, macam mana nak jawab. Maka ingatkan balik tadi bagaimana cara untuk menembak dengan lebih teratur, bukan main tembak je. Seperti mana soalan kertas 1 tadi nak tembak A berapa, B berapa, begitu juga dengan kertas 2 ni, bagaimana untuk menembak, ada kaedahnya supaya peratusan untuk dapat markah itu lebih tinggi berbanding main tembak-tembak saja. Maka peluang itu lebih rendah untuk dapat markah. Okay, jadi rasanya untuk kertas 2 ni tidak banyak yang boleh kita bincangkan sebab sebahagian besarnya adalah bergantung kepada soalan KBKK. Ada akal atau ada otak untuk berfikir, insya-Allah adalah markah. Jadi kalau rasa nak markah tu rendah, biarkan kosong. Tapi saya rasa bukan itu yang kamu minta. Apa yang diminta adalah jawab. Biarlah sampai kertas itu habis. Kertas tak habis, jangan risau. Angkat tangan, mintalah lagi kertas. Jawab. InsyaAllah, selagi mana ada usaha, ada kemahuan, insyaAllah jalannya ada. Allah akan berikan dengan ganjaran yang lebih baik dalam bentuk markah. Ustaz, saya dah cuba tapi tetap juga tidak dapat. Tak apa, sebab mungkin ada rezekinya di tempat lain. Tapi sekurang-kurangnya kita dah mencuba yang terbaik. Jadi itu saja selesai daripada Ustaz. Dan insyaAllah kalau ada sebarang persoalan, bolehlah ajukan kepada guru-guru masing-masing. InsyaAllah guru-guru ni ada juga kemahiran masing-masing, dan boleh jugalah dikongsikan dengan rakan-rakan lain di masa akan datang. Jadi insyaAllah yang buruk, yang lemah daripada kelemahan diri Ustaz sendiri, dan apa yang baik boleh dikongsikan. Di qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.